Apa hikmah? Tuan-tuan dan puan-puan, hikmah di sebalik kurban. Apa pengajaran, tujuan dan sebab di sebaliknya? Para ulama ada menyenaraikan beberapa hikmah. Sekalipun kita kata tak dinafikan bahawa hikmah tu semestinya banyak. Hikmah maknanya pengajaran, rahsia, apa yang tersirat di sebalik sesuatu ibadah. Tak dinafikan banyak. Tetapi antara yang dapat kita senaraikan, yang pertama, hikmah di sebalik kurban ialah supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kerana dia adalah satu ibadah. Yang kedua, untuk bersedekah kepada fakir miskin dengan daging kurban yang kita sembelih. Yang ketiga, mengeratkan hubungan persaudaraan apabila kita menjemput tetamu daripada kalangan ahli keluarga, sanak saudara, jiran tetangga, sahabat handai, datang ke rumah untuk menjamu selera daging kurban yang kita telah sembelih dan kita masak. Yang keempat, menjamah sebahagian daripada daging kurban supaya kita dapat rasa daripada daging kurban. Mungkin kita dalam poin yang keempat ni, hikmah yang keempat ni, mungkin kita tak rasa apa signifikan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil maklum bahawa bukan semua orang hidup senang. Ada sahaja lagi-lagi penduduk negara-negara di mana daging itu sukar didapati. Jarang-jarang mungkin dia orang makan daging. Mungkin dalam masyarakat kita jarang mungkin makan daging kambing. Allah, saya rasa mungkin daging kambing itu dianggap istimewa, mungkin, ya. Atau daging lembu, apatah lagi daging unta. Kita daging unta memang lagi jaranglah kita makan, ya. Jadi dengan upacara ibadah korban ni memberi peluang untuk kita menjamah daging korban untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita, ya, supaya dapat rasa. Yang kelima, menzahirkan syiar Islam. Syiar Islam dengan solat hari raya, ya, dengan berkorban. Ini semua sebahagian daripada syariat, daripada syiar. Apa arti syiar? Syiar maknanya satu ajaran agama yang dizahirkan, bukan disembunyikan, bukan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dalam rumah. Tidak. Syiar maknanya sesuatu yang kita disuruh supaya tunjukkan kepada umum di hadapan khalayak, dan kita rasa bangga dan kita rasa mulia dengan dia. Bukan takut, jauh sekali daripada rasa takut, hina dan sebagainya. Bahkan kita rasa bangga dengan ibadah korban yang kita laksanakan. Itu sebagai satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hikmah yang keenam, di sebalik kita berkorban, kita mengimbau sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, kerana itu asal usul ibadah korban. Kalau tuan-tuan nak tahu sejarah korban ni, pertamanya dia bermula dengan Nabi Ibrahim. Tapi nak jadikan cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah dia seperti yang disebut dalam Al-Quran, bagaimana dia berdakwah kepada kaum dia supaya menyembah Allah. Berdakwah supaya mereka kata la ilaha illallah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, jauhilah patung-patung yang kamu sembah ni. Ternyata bahawa ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah pembuat patung berhala tu. Dia dakwah, dia nasihat bapa dia supaya jangan buat kerja macam ni, jangan sembah patung-patung ni, ini semua syirik, ini semua mengundang kemurkaan azab Allah. Tetapi ternyata bukan sahaja kaum dia semua menolak dakwah Nabi Ibrahim, bahkan bapa dia sendiri pun tak nak terima. Dan kemuncak penolakan kaum Nabi Ibrahim terhadap dakwah Nabi Ibrahim AS ialah apa? Dia orang tangkap Nabi Ibrahim dan nak campakkan ke dalam apa? Ke dalam kawah api. Tetapi insya-Allah kita semua sedia maklum kisah dia, kesudahannya Allah kata perintahkan api itu supaya menjadi sejuk dan selamat buat Nabi Ibrahim. Kesudahan dia setelah dia dicampakkan, dia terselamat daripadanya, seperti tidak diapa-apakan oleh api tersebut. Tetapi yang nak kata bahawa Nabi Ibrahim merasa
Nabi Ibrahim manusia biasa. Dia Nabi tapi dalam masa yang sama dia manusia. Sedikit sebanyak ada kekecewaan, ada rasa sedih dengan penolakan kaum dia terhadap dakwah yang dia nak sampaikan. Dan Allah nak menggembirakan Rasulnya. Maka Allah, hasil daripada perkahwinan dia, Allah kurniakan buat Nabi Ibrahim anaknya yang pertama Nabi Ismail. Ya. Dan selepas itu dia dapat anak yang kedua Nabi Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ini dua anak Nabi Ibrahim AS. Dan kedua-duanya diangkat sebagai Rasul, seperti yang kita maklum. Ini semua antaranya untuk sebagai satu berita gembira buat Nabi Ibrahim AS dan sebagai satu pengubat luka dia, ya, pengubat kesedihan dia atas penolakan kaum dia terhadap dia. Tetapi nak kata, apabila Nabi Ismail tumbuh dah dewasa, Allah mendatangkan mimpi kepada Nabi Ibrahim bahawa dia menyembelih anak dia sebagai satu ujian, cobaan atas Rasulnya Ibrahim AS. Dan untuk makluman, mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Kita kalau mimpi, kita mimpi macam-macam. Tapi mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim kata ke anak dia, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai anak aku dapati dalam mimpi aku malam tadi, aku sembelih engkau. Apa jawapan anak Ibrahim, Nabi Ismail AS? Ternyata bahawa dia memberi jawapan yang sangat luar biasa. Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan atasmu, insya-Allah engkau akan dapati aku ni sabar. Sabar menerima cobaan, disembelih oleh ayahnya sendiri. Ini satu cobaan yang Allah datangkan ke atas kedua-dua mereka, cobaan yang saya yakin kita semua tak mampu. Ayah sembelih anak dia yang pertama. Untuk makluman, anak pertama dengan anak kedua lain kan? Kalau bapak-bapak tahulah, mak pun tahulah. Anak pertama tu ada special, ya? Special bahasa Melayu tu, istimewa, ada keistimewaan dia. Tetapi lihat bagaimana Allah uji Rasul supaya sembelih anak yang pertama. Apabila mereka kedua-dua akur, tunduk, taat, sabar dan redha dengan perintah tersebut, kesudahan dia Allah gantikan ujian tersebut dengan balasan ganjaran yang cukup istimewa, seperti yang Allah cerita dalam Al-Quran. Ternyata bahawa apabila dia nak sembelih, tak semena-mena, ya, digantikan sembelihan itu dengan seekor kambing yang cukup gemuk, cukup bagus, ya. Jadi itu asal usul ibadah korban, yang apabila kita sembelih, apabila kita menjalani ibadah korban, sedikit sebanyak antara hikmahnya ialah kita imbau sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Antaranya ialah supaya kita pun, peringatan buat kita supaya kita pun kena ada pengorbanan dalam agama. Tidak dinafikan bahawa dalam kita beragama, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim, semestinya akan ada cobaan-cobaan yang akan menduga agama kita. Dalam sejauh mana kepatuhan kita kepada perintah Allah, sejauh mana kepatuhan kita supaya meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini semua bentuk ujian yang menuntut kepada istiqamah, yang menuntut kepada ketabahan dan kecekalan. Jadi kita mengimbau sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk kita hidupkan sifat berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan seharian kita. Dan satu lagi hikmah di sebalik ibadah korban yang boleh kita sebut di sini ialah meraihkan para jemaah haji yang sedang menjalani ibadah mereka di tanah suci. Kita meraihkan mereka, maknanya kita ingat mereka, ya, kita sebut mereka dalam ingatan kita. Ketika mana, kalau siapa yang ada pengalaman buat ibadah haji, dia akan tahulah
bahawa ibadah haji ni bukan calang-calang, bukan ibadah yang mudah. Kalau kita solat dalam masa 5-10 minit dah selesai. Tetapi untuk makluman, ibadah haji adalah ibadah yang paling lama tempoh masa dia. Mengambil masa beberapa hari untuk nak selesai. Jadi bila kita menjalani ibadah haji, kita menjalani ibadah korban, kita sembelih haiwan korban kita apabila tiba raya haji, kita ingat kepada saudara muslim kita yang sedang mengerjakan ibadah haji mereka di tanah suci, ya.